Moderator tak masuk lagi. Hai, batal kelas tak ada moderator ni. Ben ada boleh. Hari Tak ni ada, Malik Malik jadi moderator. tak ada kicap ucap jalin, bengkel tak boleh teruskan ni. Dr. Saga lah moderator Dr. Saga ni. Boleh kot. Dr. Jah je jadi moderator. Dr. Saga boleh tu. Dr. Saga tengah promen tu. Ustazah Asyah ada. Saya ambil pendahuluan malam ni. Malam esok online pula sambung. Ustaz Saidi, Ya. standby untuk GC ERPS dalam GC. Tapi bukan malam ni lah. 2-3 hari lagi lah. Okay. Saya bagi basic je malam ni. Okay. Ustaz Jadi bagi bila? Nanti. Kemudian dah. Awal apa? Beritahu awal. Bincang dulu. Dia panjang lagi tu. Kita ada 45 siri. Oh, boleh okey. Bengkel tanpa Okay. berhenti. Ambil sidi yang kelima lah. Ustaz siri yang ke-49 tu. Final lah tutup eh. Tutup. Malik pening dah Malik. Kuruslah kau buat sijil. Lima minit. 5 minit lagi baru start. Masak Maggi jap. Lima 55 siri pertama 6 jam, darat dengan 55. Ui. Masuk. Malam ni slot pertama cikgu. Ada lagi 54 siri. Saya kena maintain tu. Lepas satu. Lepas satu tak boleh buat tu. Tak boleh. Tak ada nota. Dia hands on terus.
Tu Lena dah masuk tu. Cepat sikit moderator. Aduh. Aduh, Lena lambat lah Lena ni. Dah 2 kali minum air ni. Moderator tak masuk. Dah start record ni. Dah tak start lagi. Entah. Nanti cut. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, kita teruskan kepada kita punya perancangan pada malam ini. Sebelum tu terima kasih kepada lebih daripada 100 orang yang join, 177, 78, 79 malam ini. Jadi kita sebenarnya nak refresh balik kepada bengkel ataupun khusus berkaitan dengan ERPS lah. Kalau yang sebelum ni kita banyak bergerak dari sekolah ke sekolah, dari daerah ke daerah, negeri ke negeri. Tapi selepas COVID hari itu, program ini kita stop dan sekolah pun cuti dan tutup. Dan pada tahun 2021 ini, kita nak mula balik kepada penggunaan elektronik rancangan mengajar yang kita akan start pakai pada 20 Januari. 20 Januari. Okey, 20 Januari. Sama ada sekolah dibuka ataupun ditutup bagi yang tingkatan berapa tu. Tingkatan 2 dan 3 tu, tapi PDPR masih berjalan. So cikgu tetap juga kena buat RPS. Jadi tahun ini tidak ada yang terkecuali lah. Dan KPM pun sudah umum bahawa semua sekolah akan dibuka pada 20 hari bulan. Dan kita sekarang ini ke arah semuanya digital, TS25 dan ERPS ini bukan benda yang asing lagi. Kalau 2-3 tahun sebelum ini, dia benda yang orang kata takut-takut lagi. Banyak sekolah, banyak negeri, malah pegawai-pegawai di PPD, JPN, KPM pun tak berapa nak setuju. Tapi sekarang ni kita ataupun cikgu-cikgu orang kata apa, kena berubah lah untuk menerima benda yang memudahkan kita. Kita ada beberapa siri bengkel berkaitan dengan ERPS ni sehingga ke buka sekolah lah. Sehingga ke buka sekolah. Jadi setiap hari kita akan ambil masa dalam lebih kurang 1 ataupun setengah jam lah untuk refresh beberapa perkara, beberapa tajuk, beberapa kemahiran untuk melaksanakan ERPS ni dan guna ruang dan peluang ini untuk cikgu mempertingkatkan kemahiran dan ilmu lah. Ada benda yang mungkin benda yang berulang ataupun mungkin ada benda yang baru. Dan ia terbuka mungkin kepada admin ada bahagian dia. Kepada pentadbir ada bahagian dia, ada tugas dia. Kepada guru-guru pun ada bahagian masing-masing lah. Okay. ERPS ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Kepada guru dia nak buat. Kepada admin dia nak menyelaras. Kepada pentadbir dia nak tengok dan dia nak menyemak. Dan kepada pegawai di PPD dan JPN mereka nak memantau SI, SC Plus dan sebagainya. Sebab itu program ini terbuka kepada semua di peringkat kementerian, di peringkat jabatan, di peringkat PPD sampailah kepada pengetua, guru besar dan guru kecil di semua sekolah kerajaan maupun swasta. Okey. Dan sebenarnya ada banyak cara dan kaedah untuk melaksanakan elektronik ni, rancangan mengajar ni, mengikut
kemahiran ataupun cita rasa cikgu masing-masing lah. Jadi kita akan tunjuk beberapa cara dan kaedah yang mana kalau cikgu rasa mudah, cikgu boleh ikut dan sesuaikan di peringkat sekolah masing-masing. Saya ambil kira semua ni kiranya peserta yang baru. Kalau peserta yang lama, apa yang saya tunjukkan ini mungkin cikgu dah tahu, anggap dia sebagai ulangan saja. Dan cikgu boleh belajar dan ajar kepada mereka-mereka yang ada di sekitar cikgu nanti. Ini yang kita buat di peringkat didik awal-awal dulu. Mula-mula saya, Cikgu Zairi dengan Dr. Sagar dulu jelajah dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Pada peringkat pertama, malah ada 2-3 tempat itu kita round sampai kali kedua, round sampai kali ketiga. Contohnya ke Kulim kita pergi sampai 2-3 kali, ke Kuantan kita pergi 2-3 kali. Akhirnya melahirkan beberapa orang jurulatih, tenaga-tenaga pengajar yang barulah. Itu yang kita nak lah. Jadi ilmu ni cepat berkembang lagi. Tak kira lah sama ada secara online ataupun secara offline. Okey, saya akan present sedikit bahan. Cikgu tengok mungkin sebagai modal untuk cikgu bercakap ataupun buat bengkel di sekolah nanti kalau perlu. Dan cikgu boleh kongsikan bahan yang saya nak bagi nantilah. Kalau cikgu nak boleh ambil je, tak ada masalah. Okey. Saya akan paparkan slide dulu. Okey. Minta seorang bercakap dengan saya sebagai respon. Takut saya tidur bercakap seorang ke ataupun cikgu tidur saya tak dengar, saya cakap cikgu tak dengar ke. Okey, sekarang saya tunjukkan saya punya desktop. Siapa nak bersembang dengan saya? Okey, Cun. Okey. Muhammad. Kena bayar tak ERPS ni? Bayar bil telefon je. Bayar bil telefon je. Free. Oh, free. Ada kat Asia. Okey, Muhammad boleh dengar ni. Okey, clear. Ini maksudnya percuma. Okey, ini bahan saya, bahan pembentangan saya. Kalau cikgu nak semua ni pun saya bagi. Saya nak tunjuk dia punya sedikit pengenalan. Ini bagi cikgu-cikgu yang nak ladap di sekolah, bagi yang first time perlu ada bahan ataupun sedikit modal lah untuk bercakap. Kadang-kadang kita nak tunjuk, okey. Ini bahan saya ni saya tak update ni lama dah. Okey. Kalau cikgu nak, cikgu kena update lah. Apa yang bunyi macam kapal terbang tu. Okey. eSIM dan mSIM. Okey, kita direct terus saja. Okey, ERPS. Okey. Ini tak ada apa. Okey, ini dokumen lama berkaitan dengan SKPMG 2. Bila kita bercakap pasal ERPS berada dalam standard yang keempat tu. Standard keempat iaitu pencerapan, pengajaran dan pembelajaran. Jadi standard 4 itu berada dalam SKPMG 2. Menggalakkan sekolah menyimpan dokumen dalam bentuk digital. Ini dia punya lesen lah. Dia punya lesen. Kalau ada orang kata tak boleh ERPS ni mesti print. Ini dia punya lesennya. Dalam format digital dan disimpan mengikut folder secara sistematik. Dalam folder secara sistematik. Kalau kita zaman biasa, kita tak panggil folder. Kita panggil apa? Cikgu Ben, kita panggil file. File keras, file nipis, file lembut, file tebal, 5 inci, 10 inci. Tetapi bila kita letak di dalam drive ataupun secara alam maya, ini dia panggil folder. Okey. Yang tu, yang nombor 3 itu kena baca dan fahami dia. Surat Berkeliling 31 Disember 2018 berkaitan dengan SKPMG 2 dan RPS ini berada di dalam SKPMG 2 standard yang keempat. Standard yang keempat. IR 4.0 itu benda dah lama dah. Tak payah kita bincang lagi pasal benda tu. Okey, ini dia punya sedikit carta alih penggunaan mSIM. Ini Dr. Sagar punya inovasi lah.
Mobile School Information Management System, sistem pengurusan maklumat secara mobile. Mobile ini bergerak telefon. Bergerak telefon. Kalau dulu data kita statik. Data kita berada di dalam komputer. Sebab komputer itu tidak ada internet. Kalau kita buat di rumah, data itu duduk di rumah. Kalau kita buat di sekolah, data itu berada di sekolah. Sekarang ini kita buat data di rumah, di sekolah, di mana-mana. Dia centralized. Maksudnya mobile. Boleh bergerak ke mana-mana. Kita buat di sekolah, kita balik buka di rumah, ada. Kita buat di kedai kopi, kita pergi ke sekolah, kita buka, ada. Sebab internet sentiasa berada bersama kita. Itu maksudnya mobile, bergerak. Mana-mana kita pergi, data bersama kita. Sebab itu telefon sentiasa ada. Tertinggal, balik ambil. Kalau tertinggal bini, suruh bini naik taksi, naik Grab je. Okey. Kemudian yang pertama, perkara wajib ialah email. Email ini sebagai kunci. Sebab itu bila kementerian kata email Wan Bestari Net tamat, semua orang kelang kabut. Sehinggalah kerajaan bagi email yang baru. Yang ada DL portal semua tu. Pada masa itu, kita telah jangka benda ini akan berlaku, kita bekalkan email edidik. Siapa yang guna email edidik, dia selamat. Tak perlu kelang kabut nak buat backup. Apabila Wan Bestari Net ditutup. Beberapa bulan jugalah ditutup sebelum diberi email yang baru. Kemudian yang kedua, perlu ada penyelaras. Di sekolah semua benda ada penyelaras. Penyelaras surau, penyelaras jamban, penyelaras pintu pagar, penyelaras bilik guru. Jadi nak buat ERPS dan apa-apa saja E perlu ada orang jaga. E-operasi pun ada orang jaga, E-pangkat pun ada orang jaga. E apa lagi Cikgu Ben? Macam-macam E lah. Kemudian membuat kerangka. Yang nombor 3 ni. Yang nombor 3 ni membuat kerangka. Okey, buat kerangka nanti kita tunjuk macam mana sikit cara dia. Kalau tak sempat malam ni, kita ada siri yang kedua lagi. Bukannya terus jadi. Kita tak bagi benda yang orang kata dah siap. Kita ajar macam mana cara cikgu nak buat. Kemudian yang keempat ini, macam mana kita nak sharing kepada pentadbir, macam mana kita nak sharing kepada guru, macam mana kita nak sharing kepada pemantau-pemantau di peringkat dalaman lah, pemeriksa, penyemak dan sebagainya, dan juga kepada pemantau-pemantau daripada luar yang selalu datang ke sekolah, Nazir, SPA zaman dulu ataupun sektor pembelajaran ataupun BPK ke apa-apa sajalah yang datang nak tengok mana cikgu punya RPS, mana cikgu punya file, mana cikgu punya folder panitia, mana cikgu punya itu, mana cikgu punya ni. Dia nak tengok di mana kita simpan. Okey. Dan apabila kita menggunakan sistem ini, dia sebenarnya data dia tu dia berada di mana-mana, anytime, anywhere, any people boleh akses. Yang diberi kebenaran lah. Maksudnya kalau nak memantau, tak semestinya dia datang ke sekolah. Kita hanya share email, share link, dia dah boleh tengok dah. Tak perlu datang ke sekolah pun. Jimat, tak payah bagi makan. Okey, ini tugas admin untuk pelaksanaan E yang ada dekat sekolah lah. Macam-macam E lah. Kalau tengok dalam Dr. Saga punya barang tu dengan Cikgu Zairi punya tu bukan sekadar ERPS. E-makan, E-tidur, E-mimpi semuanya sudah disistemkan. Kita je yang tak explore lagi. Kita senaraikan di sini, ini bukan kita senaraikan, saya senaraikan aja ni. Saya senaraikan di sini ada 8 perkara yang penting lah. Apabila kita ingin melaksanakan sistem E di sekolah ni, yang pertama perlu ada satu tempat untuk kita menyimpan data kita itu. Nak simpan dekat mana? Kalau sebelum ini kita simpan dekat pusat akses, kita simpan dekat bilik kebal, kita simpan dekat komputer di bilik guru, simpan dekat komputer di bilik pejabat. Itu kalau simpan dalam komputer. Lepas itu ataupun ada juga sekolah dia simpan dalam rak. Rak di depan, rak di belakang sampai bilik rak tu dah bertimbun-timbun. File dah bertimbun-timbun, setahun tambah, setahun tambah, setahun tambah sampai tak tahu mana nak letak dah file, terlalu banyak. Jadi sekarang kita beralih kepada Google Workspace. Sistem simpanan data secara cloud
secara alam maya. Dulu pakai disket, lepas tu pakai CD, lepas tu pakai hard disk. Sekarang ni kita tak beli dah. Tak laku dah hard disk dah. Orang tak beli CD dah, orang tak beli pen drive dah. Mana ada lagi orang pakai disket. Semua simpan di dalam storage yang unlimited. Unlimited. Kemudian yang kedua, di sekolah tentulah ada guru dan guru itu ada namanya, ada IC-nya, ada emailnya. Ini untuk kegunaan akses kita nanti. Sama ada nak guna apa-apa Microsoft ke, Google Classroom ke, pakai Team ke apa ke, kena ada ID dan password cikgu-cikgu itulah. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka. Membuat body. Kalau kita beli benda dah siap, kereta tu kita ambil dan kita pandu saja. Tetapi yang ini kita tak bagi siap. Cikgu ataupun admin kena bina sendiri dia punya kerangka dia. Kemudian ada sekolah, ada cikgu, ada pengetua, ada guru besar, dia perlukan borang hantar dan semak. Sebab kaedah tradisional dulu, apabila cikgu menghantar, dia perlu turunkan tanda tangan, kerana akan tik, tik. Itu tanda dia hantar. Jadi sekarang ni ada borang hantar dan semak. Begitu juga dengan orang yang semak. Bila dia semak, dia tik. Dah disemak. Jadi itu pun kita buat secara alam maya juga. Kemudian folder guru. Folder guru, set up. Kalau kita guna buku, dia ada muka pertama, muka kedua, muka ketiga, ada isi-isi kandungan dan sebagainya. Okey. Kemudian hyperlink, folder guru, hyperlink. Hyperlink ni maksudnya kita nak linkkan ataupun percepatkan macam mana kita nak buka folder guru tu. Klik saja terus pergi kepada benda yang kita nak cari, hyperlink. Macam hypermarket juga. Masuk aja semua ada kat situ. Kemudian sharing kepada semua guru dan pentadbir. Nanti kita tunjukkan macam mana nak sharing. Ia menggunakan sistem induk. Induk ini maksudnya data itu berada pada satu tempat saja. Tapi kita share kepada orang-orang yang kita nak share lah. Tak semua orang boleh buka, tak semua orang boleh tengok. Kemudian tugasan-tugasan yang perlu dibuat 1 sampai 7. Apabila admin dah siap buat perkara itu, perlu taklimatkan kepada guru-guru cara pakai dan cara gunanya. Jadi admin dia kena tahu serba-serbi lah A sampai Z. Yang lain tu dia nak pakai je. Macam kita beli kereta, kita tahu pandu saja. Tapi rosak kita tak reti nak baiki, kita terpaksa hantar balik kepada pembekal, kepada owner. Mereka akan kata, oh ni wayar putus. Ini minyak brake dah habis. Jadi mereka akan repair. Tetapi sebagai admin, dia kena tahu serba-serbi sebab dia mula benda itu daripada kosong sampailah benda itu diguna oleh guru-guru. Jadi siapa yang jadi admin, ilmunya lebih besar lah. Nak besar lagi, dia kena jadi super admin. Macam Cikgu Ben tu super admin dah. Banyak lagi dia punya ilmu dia. Saya ni admin kecil saja. Okay. Tapi Cikgu Malik admin besar lagi. Kemudian yang bawah tu, yang bintang-bintang tu, antara benda-benda yang kita akan ajar nanti. Cara hantar, cara semak, cara upload, cara buat shortcut pada telefon, cara guna ERPH MPG 5.0, cara setting offline, cara move folder, cara hide folder, cara urus folder secara sistematik, cara urus guru pindah masuk, cara urus guru pindah keluar, cara urus folder tahun lepas, cara copy, cara salin, cara urus fail terpadam, cara pemantauan PPD, JPN, KPM dan sebagainya, bla 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 bla. Benda ini takkan selesai dalam satu hari ini. Kita akan pergi pelan-pelan kerana apa yang kita akan pelajari ini kita akan guna sepanjang perkhidmatan kita sebagai cikgu. Tugas-tugas ni, benda-benda ini. Cuma mungkin kaedahnya nanti berbeza-beza mengikut sistem update lah. Contohnya kalau kita menggunakan Google ataupun Google Classroom ataupun Microsoft, mereka sentiasa update. Kalau sebelum ini cara nak move folder macam tu. Tapi buka 2-3 hari, macam ni pula. Dia sentiasa update dan kemas kini
mengikut keperluan. Tetapi perkara-perkara asasnya ada di situ. Okey. Seterusnya, ini panjang. Saya rasa yang ni saya biarkan dulu. Ini pada akhir tahun, pada awal tahun dia sebenarnya lebih kurang dengan apa yang saya sebutkan tadi saja. Okey. Ini ada yang tanya tadi. Siapa tanya Cikgu Ben? ERPS adalah percuma. Besar percuma. Kalau cikgu nak beli, nak bayar boleh. Tapi kita tak jual lah. Kita tak jual. Cikgu boleh guna duit yang cikgu nak bagi tu sedekah dekat mana-mana tabung masjid ke, tabung anak yatim ke. Kita tidak menjual. Walaupun ada orang yang nak beli, kita tak jual. Dan kita bagi secara percuma saja. Okey. Setakat ini yang terkini adalah yang versi 5.0 lah yang terkini. Okey, ini surat punca kuasa perkeliling bilangan 31999. Kalau kita guna kaedah zaman dulu, kaedah buku dia dah siap letak dah surat perkeliling ni. Sama ada kita baca ataupun kita tak baca je. Tengok yang perenggan bawah sekali tu, yang nombor 4 tu. Yang nombor 4 tu, ni. Yang nombor 4 ni, ada pointer rupanya. Okey. Baik. Rekod pengajaran dan pembelajaran boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Munasabah, sesuai. Kalau kita masih menggunakan buku tebal yang berapa inci tu Cikgu Ben? 6 inci ada kot. Kilik sana, kilik sini. Itu tak berapa nak munasabah dah sekarang ni. Dengan teknologi, buku tu dia masuk dalam kata apa bahan lah. Bukan teknologi lah. Ia harus diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta. Okey, sama macam kita guna buku. Kalau buku tertinggal di rumah, kita dapat tunjuk tak? Cikgu Ben, tak dapat tunjuk. Tapi bila kita guna teknologi dan teknologi itu berada di alam cloud, telefon kita tinggal di rumah. Kita boleh tunjuk, kita pinjam je telefon kawan kita. Pinjam telefon siapa-siapa yang datang tu. Tapi kena ada internet. Kalau tak ada internet tak boleh buka juga. Kalau kita nak setting di handphone kita je. Okey. Dan boleh ditunjuk serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan berkaitan dengan rancangan pengajaran harus diurus dengan baik. Ini dia punya kata kunci lah. Ada tak dia kata ke sana mesti guna buku berwarna biru dan berdakwat hitam. Mesti menggunakan fail berwarna putih setebal 6 inci. Mesti dicetak menggunakan kertas warna putih bertulisan Roman 10. Tak ada. Tapi kadang-kadang ada yang kata, tak boleh. Semua ni mesti di print. Print pun mesti menggunakan dakwat hitam. Ataupun mesti ditulis. Tulis mesti menggunakan tangan. Tak boleh guna kaki. Kita masih dengar lagi sebelum-sebelum ni. Tapi tahun ni saya tak dengar lagi lah. Sebelum-sebelum ni ada. Refleksi ni tak boleh ni type ni. Dia kena tulis tangan. Tulis pun tak boleh guna pen hitam. Kena guna pen biru. Takut cikgu meniru nanti dia kata. Kalau ada lagi kenyataan-kenyataan berbunyi macam tu, kita tanya surat perkeliling mana dia pakai. Setakat ini surat perkeliling ini walaupun dicipta pada 1999, dia masih available. Hebat ni orang yang buat surat perkeliling ni. Dia dah tahu dah. Bahawa negara kita akan maju, teknologi akan maju, jadi dia tidak ada buat satu ketetapan di sini. Kalau dia kata rekod pengajaran hendaklah ditulis di dalam buku. Tak boleh dibuat dalam apa. Maksud kita kena pakai buku lah. Tapi dia tak ada pun. Disediakan dalam apa jua bentuk. Ini kalau kita berdebat menggunakan surat perkeliling lah. Kecuali dia kata siapa pengetua, siapa guru besar. You bos kan, saya bos. Yang itu kalah kita. Kemudian yang lain, sistem-sistem lain, fail panitia. Fail panitia. Dekat sekolah ada 40 panitia. 40 fail. Satu panitia, dia ada 10 file. 1 tahun 20 file. 2 tahun 30 file. Mana kita nak simpan file panitia tu? Tapi kalau kita guna yang sistem kaedah MSIM ni, folder dalam folder, tahun dalam tahun, tidak ada isu file tebal, file nipis. Berapa banyak file, begitu juga dengan PBD dan sistem-sistem lain. Intervensi untuk mengurangkan beban guru
kadang-kadang sekolah boleh bagi fail. Kadang-kadang ada sekolah cikgu kena beli sendiri fail. Kadang-kadang satu fail tak cukup, kena beli lagi. Nak balut lagi, nak tebuk lagi. Banyak fail-fail yang nak disediakan. Jadi kita boleh juga, bukan kata langsung tidak ada fail di sekolah, ada, tapi kita minimalkan kos dan minimalkan tempat penyimpanan fail itu sendiri. Kalau kita nak pindah, fail-fail itu tak perlu nak ikut kita. Kalau kita banyak fail, satu lori nak angkut dengan fail-fail itu. Tapi kalau kita guna kaedah ini, bila kita pindah, kita hanya bawa telefon saja. Semua dokumen berada di dalam telefon kita. Bukan dalam telefon lah, di dalam cloud. Okey, ini nilam. Nilam. Tengok yang perkara nombor 3.4 ni. Surat ini keluar pada 5 Ogos 2019. 5 Ogos 2019. Pihak sekolah bebas untuk mengisi data di dalam buku rekod sedia ada atau cara-cara lain di atas layan kertas. Hamparan elektronik, Microsoft Excel, Google Sheet dan sebagainya. Dia dah bagi pilihan kepada cikgu di sini. Nak pakai kertas, nak pakai kayu, nak pakai kain, nak pakai Excel, nak pakai Google Sheet, terpulang kepada pihak sekolah. Terpulang kepada pihak sekolah. Kalau sekolah tu banyak kertas, dia nak cetak. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia nak mengurangkan pokok-pokok yang tumbang, dia gunalah Google Sheet, Excel, apa-apa sajalah. Banyak lah. Okey, ini nilam. Nilam. Ini Dr. Sagar dah buat ni. Nilam ni. Ambil je tapak dia tu. Okey, ini nak promote sikit. Sejarah saya bermula di Terengganu. Ni, masa ni masih handsome. Sekarang pun handsome lagi. Ini bekas pengarah JPN Terengganu. Lepas tu dia jadi pengarah BSTP. Lepas tu sekarang ni jadi pengarah apa pula tak tahu. Lupa dah. Nak banyak tukar dah. Tuan Haji Nazir. Nazir, Ketua Nazir. Ketua Nazir. Ketua Nazir Kebangsaan. Ini Terengganu punya. Jadi Terengganu Perintis. Saya pergi Terengganu belajar ni. Ni. Saya ni Dr. Sagar. Pakai t-shirt je. Pengarah bukan main pakai smart. Besarkan sikit tak nampak. Ini di SK Sultan Sulaiman 1. SK Sultan Sulaiman 1. Sultan Sulaiman 1. Sekolah besar. Okey, di Melaka. Di Melaka. Kita pergi ke Melaka pada tahun 2017, hujung-hujung 2017, 2018. Pada 20 Mac 2019 ni, JPM Melaka telah buat ketetapan bahawa rekod RPS boleh dibuat secara sistematik, dikemukakan bla 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 bla. Maksudnya tidak ada isu lagi di Melaka, sama ada cikgu nak pakai ataupun tak nak pakai saja. Okey, ada cikgu Melaka dekat sini. Kalau dia kata tak boleh ni RPS ni Melaka ni JPN tak bagi. Ini tengok. Tapi ni pengarah lama pengarah yang baru tu Dr. Muhammad Azam. Itu kita pun buat bengkel di Melaka. Dr. Muhammad Azam pun orang IT juga. Okey, maksudnya di Melaka tidak ada isu lagi lah. Tapi memang sudah ada pun surat punca kuasa yang kementerian punya. Yang ni cuma inisiatif negeri-negeri sahaja yang memberi green light. Sebab ada pengetua dan guru besar masih lagi takut-takut. Nak kata degil pun ada jugalah. Tak nak berubah. Jadi dengan adanya surat punca kuasa ini, dia tidak boleh menghalang lah. Begitu juga di Sabah. Di Sabah tengok surat ini pada tahun 2015 lagi. Apa yang dia kata? Ni dekat sini. Guru diberi pilihan untuk menggunakan salah satu daripada 3. 1, boleh guna Google Drive. Masih boleh guna buku rekod. Ataupun masih lagi boleh guna file. Tapi yang nombor 1 dia bagi apa? Nombor 1 dia bagi Google Drive. Nombor 2 dia kata file. Nombor 3 baru buku. Nombor 3 baru buku. Maksudnya kalau cikgu buat buku, cikgu duduk bawah sekali, markahnya kecil. Kalau cikgu buat file, markahnya upgrade lagi. Tapi kalau cikgu menggunakan markah penuh. Dia bagi pilihan. Pilihan yang utama secara Drive, secara Google Drive. Ini di Sabah. Maksudnya dia bagi, Sabah.
Dia bagi untuk gua pencen tu. Gua nak pencen dah nak cerita kan. Sabah N1 lagi tahun 2015. Melaka ni tahun 2018. Okey, Johor. Johor. Johor tempat pertama saya pergi Batu Pahat. Lepas tu pergi ke Kota Tinggi. Okey, Johor dia keluar surat pada 3 Disember 2019. Masih baru lagi lah. Galakkan pelaksanaan penulisan rekod pengajaran secara elektronik kepada sekolah-sekolah di negeri Johor. Ada ni cikgu-cikgu negeri Johor pun yang tak pernah tengok surat ni. Saya tak nafikan, ada tak pernah tengok pun. Pengetua guru besar dapat surat ni, dia simpan dia. Tak payah bagi cikgu. Besar tak kasih tu. Dia kata serabut. Johor dia ada menyediakan modul dia sendiri. Dia ada menyediakan modul dia. Kalau tak silap saya melalui BTP dia lah. Dia ada modul dia. Kemudian di Perak. Perak pun dia ada sistem dia sendiri yang kita panggil CIDS. CIDS. Iaitu penggunaan ERPS melalui sistem reka bentuk. Semua ini adalah alternatif. Ada yang kata CIDS ni wajib, ada yang kata tak wajib. Yang tu saya tak nak campur lah. Itu isu dalaman negeri Perak. Tapi yang pentingnya penggunaan ERPS. Di Perak, di Johor, di Sabah, di Melaka. Okay, negeri-negeri lain yang tak ada tu kita pakai yang ni saja. Yang ni, yang kementerian punya ni. Okay. Terengganu memang tak ada masalah. Sebab bapa ICT dia sendiri ada dekat sini, Dr. Sagar dengan Tuan Haji Pengarah ni. Jadi surat-surat memang dah ada lah. Penggunaan aplikasi sistem MTP versi 4. Ini versi 4 sebelum inilah. Tapi yang terbaru sekarang dah masuk versi yang kelima lah. Dia cuma upgrade versi yang dah sedia ada. Tambah-tambah sikit. Okey, ini Sarawak. Saya dengan pengarah yang dah pencen, dah pencen, dah jadi mantan. Sekarang ni berada di mana? Di Kementerian Pengarah bahagian dasar perancangan. Dah ada 2-3 pengarah baru lah. Ini pengarah yang lama lah. Dr. Zahar saya dah tunjuk. Dia tak kata bagus, saya yang kata bagus. Tapi dia dah tengok tu, dia senyum tu, setuju lah tu. Tak ada isu dah. Di Sarawak pun kita dah lancari banyak sekolah dah. Okey, ini contoh untuk sekolah. Pada masa itu ketika peralihan daripada BestStudyNet kepada tak ada email lagi, kita membekalkan email e-didik sebagai tapak untuk menyimpan data. Tapak untuk menyimpan data yang unlimited. Kalau sekolah itu ada 100 guru, 200 guru, satu guru ada 10 folder, dalam folder ada file, dalam file ada video, dalam video ada gambar, mana nak letak? Video takkan nak print, Cik Ben. Nak beli CD RM3 sekeping. So simpanlah dekat sini. Cikgu kan suka ambil video TikTok dan semua tu. Simpan dalam storage sini sebagai evidence. Sekarang ni ambil gambar pun, mengajar pun ambil video. Jadi mana nak simpan video tu? Simpan dekat sini. Jadi kita membekalkan email e-didik ini secara percuma sebagai tempat untuk menyimpan maklumat, menyimpan data lah. Okey, ini contoh email e-didik yang kita bekalkan kepada guru-guru yang ingin menggunakan ERPS di sekolah. IC ni, IC saya ni. Okey, nama dengan kod sekolah. Ini sekolah mana BBA ni. Ini sekolah tipu je ni. 2020 tu tak ada tu. Okey, ini paparan melalui telefon. Paparan melalui telefon dalam sistem induknya dengan susunan secara sistematiknya. Folder e-sekalam ni e-sekolah dia, SK Wakaf Mempelam. Okey, ini kalau Dr. Sagar punya folder lah. Dalam tu ada HAM, ada Koko, ada Kuri, ada PPKI, ada PRA, ada Tadbir. Ini folder induk. Kemudian induk yang kedua, bila kita buka yang ni, ada lagi lah isi-isi dia ada lain lagi. Kalau kita tengok sini, yang perkara nombor 5 ni. Telefon pintar akan dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan. Yang ni lah melaksanakan kerja-kerja file-file semua ni. Yang lain tu tak ada kaitan lah. Ini contoh. MSIM, Mobile School Management
sistem. Semua berada di dalam folder-folder ni. Dan folder-folder ni kena buat, kena bina dan isinya berbeza-beza mengikut sekolah masing-masing lah. Kita ajar cara-cara nak bina saja. Okey, folder dalam folder. Ini saya bagi contoh beberapa folder yang ada. Macam dalam e-talbih, surat masuk, surat keluar, carta, rekod cuti, rekod pergerakan, minit-minit mesyuarat, memo-memo perkeliling. Dalam e-Kuri ada fail-fail panitia, jawatan kuasa, borang pencerapan, jadual waktu peperiksaan. Peperiksaan ni ada jadual, ada head count, ada TOV, ada markah, PBD dengan PBD-nya, postmortemnya dengan bank soalannya, e-hand pula ada e-daftar, e-murid, e-buku, e-sijil, e-bantuan, e-SSDM, macam-macam. Kalau cikgu bank pula e-koko, e-kiki, e-kuku, macam-macam ada kat situ. Kemudian ada apa lagi yang kita boleh tambah? PIBG, ada PRA, ada tingkatan 6. Semua ini kita bina seperti mana file-file yang ada di ROK-ROK di sekolah, kita transformkan dia secara digital. Ini antara EE yang dah EE yang dah dibuat oleh Dr. Sagar. Sedut je. Sedut. Sedut je. Saya pun ada buat 2-3 hari tu. Apa yang saya buat? Cikgu Ben lupa dah. E-pantau. E-rosak. E-rosak. E-lapor. E-lapor. Mudah-mudah. Kita buat ikut kemahiran kita. Yang mana kita rasa mudah kita pakai, mudah kita buat, kita bina. Okey. Ini bila kita pergi kepada tablet, handphone kita, kita boleh tengok situ. Maksudnya, kalau sebelum ini folder kita berada di pejabat. Kalau pejabat itu terkunci, kerani itu balik kampung, tiba-tiba kita nak pakai file tu, mampukah kita? Tak dapat. Tetapi dengan sistem ini, benda itu berada di dalam telefon. Dan telefon itu sentiasa ikut kita pergi ke mana. Kecuali masuk kubur je tak bawa. Berak pun bawa telefon ni. So kita boleh akses anytime, anywhere, any device. Ini untuk RPS ada satu borang hantar dan satu borang untuk menyemak data. Nanti kita tengok sekejap. Tak boleh lama-lama malam ni. Pening dah. Tunjuk ini pun dah cukup lah. Okey, ini paparan pada telefon. Ini telefon saya ni. Contoh dulu di Sebuyau, saya ada satu folder induk. Nombor 40 ini folder saya. Ini borang hantar. Ini borang semak, ini borang koko, ini khusus, ini cerap. Ini yang penting-penting yang selalu kita buka, kita letak dekat desktop ni. Yang jarang-jarang kita buka berada di dalam induk. Jadi kita nak buka, kita klik je, terus buka paparannya. Macam kita kita pergi kepada Google Play Store lah. Bila kita download satu-satu aplikasi, dia akan keluar menu dia. Jadi kita tak payah nak search, kita just klik, terus. Kemudian yang ni available offline. Kalau katakan kita nak backup antara file-file penting yang kadang-kadang internet terputus, terutama bagi mereka yang di kawasan internetnya tenat, bolehlah standby. Internet yang kadang ada, kadang tak ada, kadang kuat, kadang tak kuat. Tapi kalau langsung tak ada internet, dia kena guna kaedah lain lah. Kaedah niat. Semua beres. Okey. Ini shortcut. Buat shortcut menggunakan telefon. Ini pun ada yang tak tahu. Yang dah tahu tu boleh ajar yang lain. Okey, ini contoh borang hantar dan semak untuk ERPS. Ini pun satu contoh borang hantar dan semak ERPS juga. Dulu kita ada 2-3 pattern. Cikgu Zairi ada buat juga. Dr. Sagar pun ada buat juga. Sekarang kita pakai satu saja. Kita pakai yang Cikgu Zairi punya. Okey, yang Dr. Sagar ni kita tak update dah. Pakai satu saja untuk satu negara. Ni apa ni Cikgu Ben? Ini tak ada apa ni. Okey, ini yang penting ini yang penting. Mudah digunakan. Mudah digunakan. Kalau payah semua orang tak mau. Kemudian basic, kita bagi benda-benda yang tidak complicated. Mudah faham, mudah pakai. Kemudian menggunakan format RPS yang sedia ada. Kita tidak mengubah format yang asal, format yang cikgu dah buat. Gunakan. Cuma cara penggunaan saja yang berbeza. Okey. Asas akses dari aplikasi Google Drive saja, mudah.
Guru-guru login menggunakan email Gmail ataupun email G Suite ataupun email mana-mana email yang sesuai lah. Okey, security-nya dijaga oleh admin dan dijaga oleh guru. Boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan tablet, boleh menggunakan laptop, tak boleh menggunakan kuali periuk lah. Semua peralatan-peralatan teknologi saja. Boleh setting offline, boleh sentiasa dikemas kini dan bantuan teknikal 28 jam. Boleh hubungi Cikgu Ben dengan Cikgu Malik. Jangan hubungi masa mereka tengah bercuti saja. Kemudian tim jurulatih kita ada di seluruh dunia. Bukan di seluruh negara saja, di seluruh dunia ada. Kemudian kelebihannya lagi, pertama mengurangkan beban kerja. Cikgu-cikgu tak payah beli printer, beli ink yang banyak-banyak. Cukup beli satu tong kecil saja untuk kegunaan 4 tahun. Bila saya menggunakan benda ini, printer tu ada tapi sekadar hiasan sehingga rosak. Rosak sebab tak pakai. Sebelum ni hari-hari print. Sekarang nak print sebulan sekali pun payah. Menjimatkan masa kerana kita boleh buat 24 jam. Sambil goyang, sambil baring, sambil duduk di kedai kopi pun kita boleh buat. Kalau sebelum ni duduk kedai kopi tengok Facebook je. Sekarang ni duduk di kedai kopi buat RPS. Siap setahun. Bukan sebulan, setahun terus. Okey, kita gunakan aplikasi Google ataupun Microsoft yang percuma. Benda ni memang diberi kepada kita percuma. Tak payah bayar, tak perlu beli yang lebih-lebih. Cukup yang percuma itu pun sudah memadai. Tapi kalau cikgu ada duit, ada bajet, nak lebih, boleh upgrade kepada G Suite Enterprise for Education. Berapa cikgu Ben? Kontrak setahun RM240 sahaja. Yang itu cikgu boleh belagak lah. Guna Google Meet lebih daripada 100. Tadi pun ada yang tanya saya bila saya tembak poster, dia kata email e-didik boleh sampai 250 lah. Saya kata, betul lah. Kenapa saya punya 100? Oh, you tak mau upgrade. Saya dah upgrade. Nak lebih, kena bayar lebih ya. Gitu. Kemudian, menyokong semua jenis file. PowerPoint boleh. Excel boleh. Slide boleh. Google Doc boleh. Google Sheet boleh. Bahan-bahan yang Microsoft, bahan-bahan yang Google. Kalau dia offline, dia jadi PowerPoint. Kalau dia dah online tu, kalau kita guna dalam Microsoft Online, dia masih sama. Tapi bila kita upload kepada Google, dia akan jadi Google Slide. Dia tak sama, tapi dia hampir sama. Hampir serupa. Ada sedikit perbezaan. Kecuali cikgu guna yang Microsoft Online. Microsoft Online, dia lebih kurang samalah dengan Microsoft Online. Lebih kurang. Tapi ada benda-benda yang tak sama juga. Maksudnya dia support semua. Video semua boleh, audio boleh. Sumbat saja. Sumbat saja. Boleh digunakan dalam semua jenis telefon pintar. Nak beli telefon cat apa? Cat Samsung. Cikgu Ben, saya tengok hari tu dia beli cat apa tu? Vivo kah? Xiaomi. 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 Nak sebut Mi Tatra. Yahweh. Semua boleh. Kalau gaji besar, grade besar, beli yang besar sikit macam saya, 10 inci. Tiada lagi penggunaan kertas. Bukan tiada langsung lah. Ada. Tetapi kurang. Kertas pun mahal dah. Dakwah pun mahal. Dan menyokong ke arah bumi hijau lah. Nama saya pun penyelamat bumi. Hijau je tak ada kat belakang tu. Dan sudah pasti bagi sekolah yang besar, dia akan menjimatkan pembelian buku rekod ataupun fail. Ada sekolah dia kata cikgu boleh pakai buku, pakai fail tapi beli sendiri. Tapi ada setengah sekolah, okey cikgu-cikgu, minggu ni kita akan bagi buku rekod. Bagi berapa datang bil, satu buku tu RM15, RM30. Alangkah bagusnya RM15, RM30 itu kita buat makan roti canai. Lagi sedap. Next. Ini contoh RPS lah. Cikgu guna saja mana-mana RPS yang ada. Cikgu-cikgu punya RPS sekarang ni sudah cantik, sudah handsome. Cuma sekarang ni berada di komputer, lepas tu di print, ditebuk lubang 2 biji, dimasukkan dalam file, lepas tu diletak dalam almari sampai dia berkulat. Tapi kalau kita simpan di dalam drive ni, dawat dia tak pudar, tikus tak gigit, hujan tak basah,
logo ni tak hilang, dia akan selamat dan sempurna. Okey, ini contoh-contoh saja. Ini kaedah yang drop down, kaedah klik-klik. Terpulanglah cikgu dah macam-macam buat. Sebab di peringkat kementerian, dia tidak ada satu tapak untuk bina RPA ni. Mesti ikut nama, kelas, subjek. Tidak ada. Cuma perlu ada maklumat-maklumat asas, objektif pengajaran, hasil pembelajaran dan macam mana nak mencapai aktiviti tersebut. Di bawahnya refleksi. Yang lain-lain tu dia punya apa kita panggil make up je. PAK 21, BBB, strategi PDP, apa lagi? Nilai murni. Kalau cikgu Ben, dia nak apa? Yang TS 25 tu. Apa dia panggil? Cikgu Ben? Lupa dah. Ni. OPA. OPA ke? RPS. Kalau cikgu kata, saya punya tulisan lagi cantik daripada komputer. Saya punya tulisan lagi cepat daripada saya type. Cikgu boleh. Cikgu masih boleh tulis pada buku, masih boleh tulis pada kain, masih boleh tulis pada pokok kayu. Cikgu ambil gambar, cikgu upload, dia akan jadi ERPS online juga. Walaupun cikgu tulis tangan. Kita tak menyekat cikgu-cikgu yang ada tangan-tangan yang bertulisan cantik. Tapi tulisan ni saya rasa bolehlah, boleh dibaca. Dia tak mau type, tidak ada masalah. Tetapi dia masih nak menggunakan teknologi. So dia tulis juga dekat buku, dia ambil gambar, dia upload. Dan buku ini dia simpan je dekat bilik tidur dia. Dia pergi sekolah, dia bawa telefon. Jadi buku itu tetap ada tetapi di rumah. Dia pergi sekolah, dia bawa telefon yang nipis tu je. Oi, canggih cikgu ni. Rupa-rupanya telefon dia ada ERPS yang bertulis tangan saja. Nampak hebat cikgu tu. Jadi tidak ada masalah. Kita bukan nak menyekat orang yang masih suka menulis. Takut nanti 10 tahun akan datang tak ada orang reti menulis. Susah juga. Hanya reti menaip saja. Jadi cikgu teruskan. Saya percaya cikgu-cikgu ada tulisan yang hebat-hebat, yang cantik-cantik. Yang mengekalkan. Cikgu-cikgu zaman dulu misalnya dia tulisan dia memang cantik. Kalau semua condong kiri, semua kiri. Ini tulisan Cikgu Liana ni. Cikgu Liana ni memang macam ni lah tulisan dia. Dia sendiri pun tak boleh baca kadang-kadang. Okay. Jadi bila orang tengok tulisan macam ni, dia pun malas nak baca. Akhirnya dia belek-belek gitu je. Kemudian cikgu boleh guna Google Drive untuk sistem kita ataupun ERPS ataupun apa-apa Google Drive basic ataupun boleh guna Google Classroom. Ini yang KPM duk suruh pakai ni, Google Classroom, Google Classroom, Google Classroom, Google Classroom. Cikgu-cikgu dah login Google Classroom belum? Hari ni ada buka berapa kelas? Cikgu boleh pakai web, cikgu boleh pakai blog, cikgu boleh pakai site, cikgu boleh pakai OneNote ataupun nak guna Office Online 365. Belilah melalui EDD 50 untuk 5 user. Kemudian G Suite, OneNote. Biasanya kita pakai ni aja. Dalam ni pun dah ada macam-macam. Walaupun cikgu buat melalui Excel, buat melalui Microsoft Word, melalui Google Slide, Google Doc, semua terkandung di dalam inilah. Kita tak lari daripada Microsoft dan juga Google. Itu yang biasa kita pakai lah. Cikgu-cikgu dia tak lari daripada Word, Excel, Slide, Doc. Itulah benda-benda yang biasa lah. Okey. Ambil percuma. Ambil percuma. Tak nak ambil lagi? Tak tahu lah. Kita dah bagi tu lubang tu, jalannya cikgu klik je. Ambil percuma. Okey. Okey, nanti kita tunjuk sikit macam mana borang hantar ni. Hanya masukkan nombor kad pengenalan, tekan submit, hantar, settle. Tak payah nak ketuk-ketuk, jumpa kerani, nak hantar RPS, masuk tanda tangan dan sebagainya. Okey, hanya menggunakan tapak Google Sheet sahaja. Tengok contoh, nombor IC, nama, jawatan kalau ada, lepas tu tarikh, hantar tak hantar tepat, hantar lewat, tak mau hantar dan sebagainya. Cikgu Ben ada satu lagi, tambah tak mau hantar. Okey, ini contoh-contoh folder. Dalam ERPS kita ada kulit, kita ada surat perkeliling, senarai tugas, rancangan, maklumat, sukatan, jadual, rekod kemajuan. Sama sebiji seperti mana kita buat file ataupun kita buat buku. Boleh edit, boleh tambah. Tak cukup
tambah. Tak cukup, tambah. Tak suka, buang. Cikgu boleh bina dia mengikut selera masing-masing. Nak pahit, masin, manis, terpulang. Kita ajar cara membina. Bukan bagi benda yang dah siap, lepas tu tak boleh edit. Kalau begitu biasanya orang beli. Oh, tak boleh. Sebab kita dah beli, kita tak boleh edit. Okey, cara pemantauan. Orang datang ataupun orang tak datang, kita bagi QR code. Letak dekat pintu pagar sekolah, QR code ERPS. Oh, yang datang dia scan, oh dah tengok RPS cikgu ni, balik terus. Ataupun kita share link. Sebelum dia datang, kita share link. Ataupun dia kata, saya tak mau datang, you bagi link saja, saya semak dekat pejabat. Ataupun share by email. Bukannya kita hantar satu tebal file berbunyi, berkotak-kotak tu. Kita bagi link sahaja. Bagi link sahaja. Dalam link tu, kalau dia nak print, dia print sendiri. Kalau datang juga, kita tunjuklah dengan LCD yang ada tu, pancar dekat slide. Bukannya kaedah susun file atas meja. Okey. Ingat lagi kalau SKPMG dulu pada peringkat awal-awal, dia suruh kita angkut file pergi ke PPD, angkut file pergi ke jabatan. Ataupun dia kata saya akan pergi ke sekolah, saya nak tengok file. 3 hari susun file atas meja tu. Sekarang ni kalau datang kita tak payah susun file, kita letak satu komputer, kita letak satu LCD saja. Letak satu speaker. Kok ada nak tengok video apa, dia datang mana file? Tak ada. Tak ada file. Mana? Oh, tu tengok tu dekat skrin tu. Tekan dia situ. Nak cari apa? Search je kat situ. Itu cara pemantauan. Kalau dia nak juga, tak habis, tak cukup masa, bagi link. Bagi link ni, dia balik buka dekat office dia, biar dia print sendiri, beli kertas sendiri, beli toner sendiri, beli ink sendiri. Bagi tahu sekolah tak ada duit nak beli printer, nak beli ink. Okey. Ini tak ada apalah. Okey. Ini bahan taklimat saya lah. Dulu masa saya bengkel, saya bawa slide ni. Daripada Perlis sampai ke Sabah, ke Johor, pakai ni je. Terbang satu dunia. Okey. Ini pun ceramah ni pun dah 1 jam lebih lah. Belum bengkel lagi. Belum hands on lagi. Okey. Yang ni siapa nak boleh ambil. Tukar tahun je. Ini edit-edit sikit lah. Ini style lama punya ni. Okey. Ada soalan? Any question? Abang Mat, tadi ada yang tanya tadi untuk penulisan pendapat Abang Mat lah mengenai penulisan refleksi tu. Ada yang kata tulis tangan baru afdal. Ada yang kata boleh je taik, tak ada masalah. Macam mana Abang Mat pandangan sebagai seorang guru penolong kanan takbir ni? Amboi. Nak ikut pendapat ke nak ikut keliling? Pendapat dan keliling lah, bagi dua-dua tengok. Bila kita guna E ni, elektronik tak? Maksudnya daripada kepala sampai ekor dia E. Daripada orang buat sampai orang semak itu E. Kalau kita type, semua type. Kalau kita tulis, semua tulis. Jangan campur aduk, ada type, ada tulis, ada type, ada tulis, ada print, ada tak print. Bagi saya gitu. Bila kita guna buat ini, dia. semuanya E. Kecuali cikgu kata, oh, yang atas kita mesti print, yang bawah kita mesti type. Itu cikgu punya kata. Tapi surat dia tak kata gitu pun. Kita dah baca keliling tadi. Dia tak kata pun, keliling kata atas mesti type, bawah mesti tulis. Siapa yang kata? Cikgu yang kata. Cikgu Ben yang kata, saya tak kata. Jadi kita nak yang mana? Kita nak yang mudah ke? Kita nak yang payah? Kalau kita nak payah, kita buatlah cara payah. Kalau kita nak mudah, kita lah buat permudahkan. Sebab perkeliling hanya bagi satu perenggan saja. Kita yang mentafsirkannya, kalau kita nak dia jadi payah, kita kata, oh tak boleh type refleksi ni kena tulis tangan. Siapa-siapa yang type itu cikgu-cikgu yang menipu. Awal-awal lagi cop cikgu ni menipu. Dia pakai tu Nokia 3310 tu. Gitu. Jadi nak ikut pendapat ke, nak ikut perkeliling ke, ataupun nak ikut kata Dr. Sagah. Tapi setakat hari ni tak ada isu kan? Tak ada isu-isu yang timbul mengenai tulis tangan refleksi kita type, tak ada masalah kan? Yang penting bila tunjuk tu ada. Ada isu, dia tak berani nak bawa. Kalau bawa kita tembak lah. Bawa tembak. Isu dekat sekolah dia senyap-senyap je. Tapi Jemaah Nazir pun tak kacau kan ni. Kecuali
dia tak mau kata apa, bangga dengan jawatan dia, tak mau orang lawan dia. Last sekali dia kata siapa bos, siapa ketua. Sebab benda tu tidak ada dalam perkeliling. Cuma kita tak mau belajar dan kita tak mau mengubah dan menerima pendapat orang. Itu sajalah. Awal-awal dulu ada. Awal-awal dulu ada. Kalau Saya macam dulu, tu, CIDS pun kena type tangan tulis tangan tulis ya. Nak tulis macam mana Saya pernah ditanya, yang soalan Cikgu Ben tadi pernah ditanya oleh seorang guru besar. Guru besar yang tanya. Tetapi dijawab oleh SIC Plus. SIC Plus dia kata, apabila kita menggunakan sistem E, maksudnya tidak perlu E. Pernah kita tengok tak surat? Ada tak ditulis bawah tu? Surat ini janaan komputer, tanda tangan tidak diperlukan. Sampai begitu sekali. So, apa benda kita nak suruh dia sign lagi? Sebab ada benda yang mempermudahkan. Katakan surat itu 400,000 keping, nak suruh sign juga original. Mati leput lah. Jadi kita fikir nak memudahkan, kita letak satu klausa. Surat ini janaan komputer, tidak perlu tanda tangan. Jadi keluarkan surat je. Tidak ada isu pun. Kita nak memudahkan. Kalau kita nak suruh orang tu sign juga, pagi petang siang malam, tak ada kerja lain dia, nak berak pun tak ada. Jadi kita permudahkan. Jangan menyusahkan. Benda-benda yang boleh dipermudahkan, permudahkan. Tapi jangan sampai terlalu mudah pula. Nanti ada orang yang ambil kesempatan pula. Okey, ini berkaitan dengan slide lah. Kita belum hands on lagi ni. Dah sejam dah Cikgu Ben ni. Kalau dekat sana pukul 12 lah tu. Saya nak tunjuk satu lagi. Kandungan fail. Ini kaedah biasa kita di sekolah dulu. Okey. Ini style cikgu yang guna buku, guna fail, boleh sedut yang saya punya ni. Ini kalau saya jual ni RM45. Senarai kandungan fail rekod pengajaran dan pembelajaran. Ada yang guna pembelajaran dan pemudah caraan lah. Ada yang guna fail rekod pengajaran harian lah. Macam-macam. Hantam sajalah. Okey, apa perkara wajib yang perlu ada? Contohnya, biodata guru. Maklumat. Surat aku janji. Rekod semakan pengajaran dan pembelajaran oleh tukang semak. Ada falsafah pendidikan kebangsaan. Ada tata susila profession, rukun negara, misi visi, kurikulum, teras perkhidmatan awam, pelan pembangunan. Ada orang tanya, apa yang sepatutnya ada di dalam ERPS ni? Selain daripada muka depan, inilah perkara-perkara yang sepatutnya ada. Ada yang bersifat wajib, ada orang kata wajib, ada orang kata lebih baik ada daripada tak ada. Kemudian mula dengan perkeliling. Akhirnya yang penting sini, yang nombor 22 jadual waktu, 23 senarai tugas, 24 sukatan pelajaran. Sekarang ni kita dah banyak panggil DSKP tu. Rancangan tahunan, rancangan mingguan, rancangan harian. Senarai buku murid, rujukan guru, nama murid, rekod tu. Ni kalau guru kelas ni ataupun guru tu ada buat kutipan, ada rekod-rekod pergerakan, rekod pertemuan, rekod pencerapan, kursus dan lain-lain lagi. Sampai 40 folder. Ini kalau kita guna kaedah file lah. Satu folder ni satu divider. Tapi biodata ni selai je. Aku janji selai. Rekod semakan 3 line. Falsafah ni 1 line. Itu je yang tebalnya nanti. Sukatan pelajaran. Kalau mengajar banyak subjek. Tahunan dengan harian. Ini yang tiap-tiap hari buka tutup tebuk, buka tutup tebuk, buka tutup tebuk, print tempek, habis gam dekat pokok getah tu. Yang lain tu sekali sebulan, sekali setahun, peperiksaan ni 3 kali setahun. Okey, ini contoh rekod pengajaran dan ini maklumat peribadi. Ini style zaman file dulu pakai gini ya. Print, lepas tu tempek, tebuk lubang. Ni surat aku janji, dia dah berterabur sikit, kena susun balik ni. Lama dah tak buka ni. Ini rekod semak. Siapa lagi yang sekarang cikgu guna buku. Kalau cikgu nak advance, terus beralih kepada ERPS.
Tapi kalau masih takut-takut, daripada buku beralih dulu kepada file. Kepada file. Maksudnya cikgu dah mula type, print, tepek, tepuk lubang. Tepek, tepuk lubang. Tepek, tepuk lubang. Boleh guna yang ni. Boleh guna yang ni. Tepek, tepuk lubang. Tepek, tepuk lubang. Ni print je ni. Tadi ada satu dalam grup e-didik tu dia jual berapa ringgit. Saya cuba buka, saya nak download. Rupanya dia suruh bayar. Tak jadi. Saya punya pun ada kata. Okay. Ingat nak ambil. Dia tak bagi. Okay. Kalau cikgu malas ambil je ni. Okay. Senarai tugas semua. Type je. Dengan surat perkeliling apa semua dah ada ni. Ini masih yang lama lah. Nanti saya edit lah sikit-sikit. Dulu pakai, sekarang tak pakai dah. Canggih lah. Okay. Okay, ini ada nota. Tapi nota ni dah tak available lagi. Langkah-langkah untuk setup ni sebab Google dia sudah update beberapa perkara. Okay. Dan ada beberapa link ni kita dah tutup. Jadi yang ni kita tidak publish lagi lah. Kalau 2-3 tahun sebelum ni masih pakai yang ni. Okay. Ini apa? Ini sajalah. Dia punya punca kuasa untuk kita melaksanakan. Ada yang tanya tadi, Cikgu Ben. Hafal yang nombor 4 ni. Saya dah hafal dah nombor 4 ni. Sebab selalu sangat buat bengkel, buat khusus dah hafal dah nombor 4 ni. Kalau yang tanya wajib guna file, wajib guna buku, wajib tulis, saya kata baca yang nombor 4 ni. Ada tak dia tulis kat situ? Tak ada. Kalau tak ada, itu hanyalah pendapat bagi setengah orang. Tapi kalau pendapat itu menyusahkan, kita tukarlah kepada pendapat itu yang menyenangkan. Kita saja yang buat-buat tu. Betul-betul. Yang penting bila dia minta, tunjuk. Ada je. Okey. Seterusnya, saya tunjuk. Malam ni kita tunjuk je lah. Set up ERPS e-didik 2021. Yang ni saya rasa ramai yang nak folder ni. Okey, dalam ni ada ERPS untuk guru kaunseling. Ada folder guru. Ada folder hantar dan semak untuk kumpulan A. Dan ada folder hantar dan semak untuk kumpulan B. Tahun ini ya. Yang tahun baru punya ni. Okey, bagi kumpulan A, Kelantan, Kedah, Johor, Terengganu. Mana lagi? Tu je. Kumpulan B selain daripada 4 negeri itu. Dan folder guru. Okey. Folder guru. Untuk seorang guru, kita senaraikan dalam tu ada 18. Kulit, maklumat am, kalender, penggal-penggal semua ni. Ini folder. Kemudian dalam folder ni dia adalah isi dia. Contoh kulit ni. Setahun satu kulit. Kalau rajin buatlah tiap hari kulit baru. Tak ada kerja. Okey, kulit muka. Kulit ni duduk kat muka Cikgu Ben. Bukan duduk kat kaki. Okey. Ini paling bodoh punya kulit lah. Bukan nak print pun. Sekadar ada muka dah. Adalah beberapa pilihan yang saya letak kat sini. Kalau cikgu ada corak sendiri, gambar sendiri, yang canggih lagi, ambil sendiri. Tak payah pakai ni. Dah ada orang buka dah. Okey. Ataupun nak tengok lagi mana yang apa ni? Yang cantik lagi. Itu saya ada simpan lagi tu. Mana saya letak. Ni contoh cover ERPS. Dah siap pun. Cikgu Ben 2020. Pilih je. Tunjuk je nak yang mana ni. Edit lah sikit. Supaya dia tak sama dengan orang punya. Contoh. Ni. Okay. Ini saya ingat saya beli ke apa pun. Tak tahu mana ambil. Tak ingat. Ada orang share, kita copy ya. Tapi elok-eloknya kita buat sendiri ya. Kalau dia buat biru, kita buat hijau. Nanti dia claim. Oh itu saya punya tu. You ambil tu, you minta ke tidak? Dia kata, marah pula. Okay. Abang Mat, dia orang tanya macam nak ambil ni. Sekejap. Sabar lo. Okay. Saya bagi semua ni. Free je. Bukan kena bayar pun. Okay. Contoh dalam folder guru ni. Okay. Kulit. Maklumat am dah ada. Maklumat am yang perkeliling-perkeliling tadi. Ada perkeliling yang terbaru masuk. Wawasan 2020. Ada lagi ke Cikgu Ben? Ni kita dah 2021 dah ni. Okay. Macam dah kena buang dah tu. 2020 dah tak pakai. 2020 dah hilang.
Kemudian kalendar. Kalendar. Cikgu sedut daripada mana-mana kalendar tempel. Okey, saya dah buat 2 tahun ni. Jadi ada 2 tahun punya kalendar. Kalendar apa dipanggil? Kalendar ataupun takwim lah. Kalendar kuda kuda. Kalendar 20, kalendar 21. Contoh kita tengok yang 21 punya. Saya masukkan mana-mana yang saya jumpa sempat kita save, kita upload lah. Pindaan takwim minggu persekolahan tadi saya ada buat ni. Cikgu tak payah pening-pening dah buat ni. Saya dah buat siap-siap dah. Cuti ada 3 kali. 3 kali. Kemudian hari kelepasan am. Ini yang kita ambil daripada web kerajaan je. Ni yang paling penting Cikgu Ben. Ni. Bonus sekali, bonus. Ini print. Ini wajib ada ni atas meja cikgu ni. Bubuh lah Google Calendar sekali, Google Calendar, integration. Siapa yang kat Sarawak dia ada almanak lah. Sarawak dia canggih lagi. Sarawak memang jasa ke depan. Almanak. Okey, cikgu masukkan. Sekolah pun dia ada buat takwim dia. Sumbat je kat sini. Sumbat. Semua sumbat. Okey. Ini kalendar. Kemudian yang lain-lain tu masuk je lah. Yang akan kita sentiasa buka nanti ialah harian ni. Yang harian ni. Ini contoh je ni yang ada dalam ni. Okey. So, mana kita punya tadi? Banyak sangat saya jumpa, search je kat situ. Okey. Setup. Hantar dan semak kumpulan A dan hantar dan semak kumpulan B. Yang ini saya akan tunjuk malam besok. Macam mana kita nak copy borang hantar semak kumpulan A dan hantar semak kumpulan B. Saya buka ini satu contoh. Okey. Dalam ni dia ada 2 borang saja. Borang hantar dan borang semak. Okey, contoh kita buka borang hantar ni. Sebelum kita buka borang hantar ni, kita tengok dulu borang semak. Okey, kita nak test. Cikgu Ben bagi satu nombor dengan saya. Okey, kita letak atas sekali Cikgu Ben sini. Okey. Encik Ben. Encik Ben bagi 5 biji. Bukan 5 biji lah. Bagi nombor dengan saya. Berapa nombor nak bagi? 8, 3, 3, 06, 28, 02, 55, 41. 53, 41. Okey. Bila kita masukkan nombor IC sini, masukkan nombor IC, terus dia kata Cikgu Ben tak pernah hantar. Memang tak pernah hantar pun. Tak sekolah lagi kan. Minggu 1, 21 hari bulan 20, 21. Tarikh ni boleh ajar balik nanti. Tak ada masalah. Letak je nama Cikgu Ben. Masukkan nombor IC. Terus dia detect Cikgu Ben tak hantar. Sekarang Cikgu Ben nak hantar. Okey. Cikgu Ben kena ingat nombor yang dia type ni bukan nombor IC dia ni. Ini nombor IC bunyi dia ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada borang ni. Borang semak ni. Okey. Pergi kepada borang semak ni. Borang hantar ERPS 2021. Wah, dah siap ni. Sekolah mana ni Cikgu Ben? Sekolah Muhammad kan? Oh, sekolah saya. Bila saya buat ni. Okey. Masukkan nombor kad pengenalan. Okey. Masukkan nombor yang Cikgu Ben bagi tadi. Nak hantar minggu ke berapa? Nak hantar minggu ke 40? Boleh. No problem. Okey. Katakan hantar minggu ke-3. Minggu 1, pengetua kata tak payah. Tak payah buat dan tak payah hantar. Kita berkenalan je. Minggu 2 pun tak payah dia kata. Kita berkenalan lagi. Minggu ke-3 dia kata kena hantar. Banyak sangat perkenalan. Okey, submit. Melayu kata hantar. Orang putih kata submit. Bila submit dekat situ, minggu ke berapa tadi? Minggu ke-3. Hantar pada 4 hari bulan. Tepat. Kena tepat. Semak terus. Selesai. Tepat. Ataupun lewat. Dalam ni kita dah sediakan tapak ni sampai minggu yang minggu ke berapa Cikgu Ben? Tahun ni? 42. Minggu yang ke-42. Okey. Minggu yang ke-42.
Siap. Tak payah nak fikir-fikir nak masuk formula dah. Cikgu hanya copy, masuk nama, masuk IC, tukar nama sekolah, logo rimau ni sama aja. TS25 ni sama saja. Walaupun cikgu bukan sekolah TS25 letak je. 2025 nanti wajib lah. Logo kuning ni tukar dengan logo warna merah. Okey. Dan borang ini dia dah cukup untuk seramai 100 cikgu Ben, 217 orang guru. Takat ni saya tak jumpa lagi dah yang lebih 200 tu. Yang request 190, 170 ada. Lebih 200 tak tahu lagi, takut dia orang ambil senyap-senyap. Sebab hari tu kita buat 150, dia kata sekolah dia ramai. Jadi kita upgrade lagi borang ni sehingga 217. Tapi kalau tak pakai, hanya 5 orang aja sekolah tu, pakai 1 sampai 5. Yang lain tu height dia. Tidak ada masalah. Ni tengok Malik pun ada, Asyah pun ada, Liana pun ada. Ben dah ada bawah tu. Saya tak tahu siapa yang type ni. Tiba-tiba je ada dia nama dia kat sini. Okey. Ini borang hantar dan borang semak. Jadi ini semua kita buat secara QR code ataupun buat link saja. Jadi kita tepek saja kalau buat QR code tu ataupun buat link saja. Okey. Sekarang dah 10.15. Okey. RPS yang 5.0 yang tu saya tak sentuh malam ni. Saya reserve yang tu untuk Sifu kita Cikgu Zairi mungkin 2-3 malam yang akan datang lagi. Jadi apa yang saya nak tunjuk pada malam ini ialah berkaitan dengan kita punya bahan ini. Modal ini terutama bagi admin-admin baru yang nak buat cadangan kepada pihak sekolah dia, boleh ambil beberapa slide yang mungkin ada dekat sini, cadangkan bagi sekolah-sekolah yang belum mula lagi. Ataupun ada juga admin-admin yang sudah pencen, admin-admin yang baru bertukar kepada admin yang lama untuk dia aplikasikan di sekolah masing-masing. Nak tak nak cikgu kena berubah sebelum cikgu diubah. Ini saya yang tengah ni yang handsome ni. 3 sekawan. Atas ni ada 4 sekawan. Ni ada 5 sekawan. Bill Gates dia buat Microsoft. Jack Ma dia buat Alibaba. Larry ni dia buat Google. Saya buat jugalah, buat e-didik. Okey, Cikgu Ben. Any question? Okey, question terakhir. Soalan terakhir. Cikgu Dayah tanya, pentadbir nak komen ERPS guru yang tak lengkap. Yang ni next sesi lah kan? Belum sampai ke situ lagi. Kita ada banyak siri lagi. Kita bagi pengenalan sikit hari ni dengan bayang-bayangnya dulu. Jadi kalau untuk soalan cikgu nanti, join banker kita untuk siri kedua, ketiga, keempat dan kelima, insyaAllah akan terjawab. Masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. Kita ada 20 hari bulan. Lambat lagi. Jadi join. Oh, Cikgu Ben, 248 ni. 248 kita punya ni. Okey, tadi 251 terkeluar ni. Okay. Penuh ni, penuh. Jadi kita bukan sekadar nak beri ERPS saja, banyak lagi sistem-sistem lain yang kita ada dan akan dikongsikan oleh kita punya JU import, JU lokal, JU tempatan, semua ada. Dari masa ke semasa saya membuka majlis saja pada malam ini sebagai pengenalan kepada ERPS dan beberapa benda yang saya tunjuk. Kepada cikgu-cikgu yang nak cepat, nak advance, bahan-bahan kita memang dah tersedia. Bahan-bahan kita memang dah tersedia. Cikgu boleh sedut anytime, anywhere dan cikgu explore sendiri. Dan kalau katakan tersangkut, boleh PM tanya dengan mana-mana JU untuk bantu. Okey. Kadang-kadang cikgu nak cepat. Bengkel kita belum sampai ke situ lagi. Dah tanya dah macam mana nak komen ERPS. Okey. Tak ada masalah. Cikgu boleh. Dan macam mana nak dapatkan email e-didik, Cikgu Ben? Email e-didik. Nak sedut kat mana? Mana Bitly tadi? Okey, sekejap ya. Saya buka Telegram sekejap. Okey. Okey, saya nak jemput bagi yang tak pernah join lagi supaya join grup kita ni. Apa benda yang Dr. Saga buka ni? Okey.
Okey, ini grup ERPS kita. Jadi untuk 2 minggu sebelum buka sekolah ni, kita akan belasah dekat sini. Bagi yang dah mula ERPS, boleh ambil sistem-sistem lain. Saya ada buat beberapa sistem yang selemah iman tu. Selemah iman. Okey, e-gerak, e-lapo, e-lapo tu bagi saya sangat penting sebab di sekolah seminggu kita ada 1-2 program yang biasa kita buat. Paling simple. Yang tu nanti kita sharing dalam hari-hari yang lain lah. Ini kita nak bagi idea saja kepada cikgu-cikgu untuk dapatkan sumber ilham lah. Untuk dapatkan sumber ilham. ERPS, sekejap cikgu, saya tapet link sini. Okey, saya nak minta cikgu join yang ni supaya cikgu tidak terlepas info bagi yang belum ada dalam grup ni lah. Okey. Okey, itu bit.ly ERPS edidik. Cikgu join sana. Cikgu join sana. Dan kalau nak tanya pun boleh je tanya sana. Anytime. Kita ramai pakar-pakar guru besar yang akan bantu menjawab tu. Okey. Untuk mohon email sudah ada. Email itu dia ada beberapa kategori. Yang pertama, kalau cikgu nak mohon untuk diri sendiri, cikgu boleh klik pada tu untuk diri sendiri, untuk seorang diri. Tapi kalau cikgu nak mohon untuk satu sekolah, contohnya dekat sekolah cikgu ada 60 orang guru, guna borang yang berasingan. Borang yang berasingan. Kalau cikgu isi dekat situ, yang itu dia ada turn dia. 3 hari baru dapat. Kadang-kadang setahun tak dapat sebab salah isi. Okey, cikgu isi borang berasingan untuk satu sekolah. Kita galakkan bukan apa ni, nak kata wajib pun boleh jugalah. Menggunakan email yang sama company untuk satu sekolah, dia lebih senang. Kalau cikgu campur aduk, ada guna e-didik, ada guna tak e-didik, ada guna Gmail, ada guna Yahoo, ada guna MOE, dia jadi berterabur. Berterabur, data pun tak cantik, email pun ada yang lupa password, susah kita nak manage. Tapi kalau cikgu guna, katakan semua MOE, semua guna MOE. Kalau guna e-didik, semua guna e-didik. Tapi kita cadangkan guna e-didik lah sebab e-didik dia ada fungsi-fungsi lain lagi. Kita ada dokumen studio. Dokumen studio tu berlesen tu. Untuk apa dokumen studio? Untuk buat sijil, untuk buat surat, untuk buat pelaporan. Yang ni KPM tak beli, e-didik je beli. Dan kita bagi percuma kepada cikgu-cikgu. Itu kelebihan dia. Maksudnya di sekolah kita bukan saja nak buat ERPS, kita banyak benda yang kita nak buat dan kalau kita tahu kaedah dan caranya, dia mempermudahkan kerja-kerja kita lah. Okey, ada soalan ke apa tu? Guru cuti khusus hantar laporan harian tak? Kalau style saya dulu, cikgu cuti, dia ada borang cuti. Ataupun pergi khusus, dia ada surat panggilan khusus dia kan. So, cikgu tepek je yang tu pada ruangan RPS. RPS hari ni dibatalkan kerana cuti sakit. Tepek cikgu punya slip cuti sakit tu. PDP hari ni dibatalkan kerana cikgu berkursus kahwin 3 hari. Tepek cikgu punya gambar pergi kursus kahwin tu. Selesailah. Itulah laporan harian cikgu pada hari tersebut. Nak semak, tak nak semak sudah. Itu terpulang dekat pentadbir. Maksudnya apa yang cikgu buat pada hari tersebut? Tak mengajar. Kenapa tak mengajar? Tak ada RPS. Oh, cuti sakit. Apa bukti cikgu cuti sakit? Ambillah gambar kaki cikgu tu naik kurap ke, naik bayam ke apa ke, kena gigit nyamuk ke. Biar ada evidence lah. Okey, clear. Sebab tak tahu, ada setengah sekolah, ada setengah cikgu dia kata, kalau tidak ada aktiviti pengajaran hari itu, kena buat juga RPS. RPS pada hari peperiksaan. Langkah 1, guru duduk.
Langkah 2, guru buka kertas soalan. Langkah 3, cikgu berjalan. Langkah 4, cikgu edar kertas soalan. Hantam sajalah. Bagi saya, tepek saja jadual waktu peperiksaan seminggu. Rehat, tak payah buat RPS. Mudah. Tak ada pun RPS pada hari peperiksaan. Itu aktiviti pada hari peperiksaan. Bukannya cikgu mengajar. Tapi aktiviti pada hari peperiksaan. Ada juga yang buat aktiviti yang macam saya sebut tadi. Langkah 1, langkah 2. Cikgu duduk, cikgu edar, cikgu kutip. Tapi ada juga yang kalau tanya saya kata sekolah ada buat jadual waktu peperiksaan tak? Ada. Tepek je yang tu. Itulah aktiviti cikgu pada minggu tersebut. Nak buat RPS apa lagi? Memang cikgu tak mengajar pun. Cikgu masuk, duduk, jaga exam je. Jadi dia ada 2 keadaan tadi. Ya, kena buat RPS pada hari peperiksaan. Macam mana kalau buat ceramah? Kalau sekolah tu ada program sambutan hari guru, macam mana cikgu buat RPS? Ada juga tak? Cikgu pergi ke dewan, cikgu menyanyi lagu negaraku, langkah 2, langkah 3, murid berdiri. Saya pun tak faham lah. Kalau ijaz catatan, contoh, saya dulu kalau dekat sekolah lama dulu, saya minta cikgu-cikgu kalau buat program, pastikan ada banner. Buat program di sekolah, pastikan ada banner. Apa tujuan banner tu? Banner tu untuk cikgu-cikgu tepek pada RPS. Contoh 16 Mei. Tak ada rancangan mengajar. Tapi ada apa? Ada gambar banner sambutan Hari Guru peringkat sekolah pada 16 Mei. Dirasmikan oleh JKKK. Tepek je yang tu. Selesai. Tak ada RPS. Itulah RPS cikgu pada Hari Guru. Iaitu sambutan Hari Guru. Ada aktiviti. Tapi kalau paling malah, tulis je. Hari Guru 2021. Tu je. Sebab hari tu kita kerja. Apa aktiviti kita? Ataupun apa aktiviti sekolah pada hari tersebut yang menyebabkan RPS tidak ada. Tidak ada RPS. Ataupun kadang-kadang kita dah buat RPS. Tetapi tak boleh mengajar. Sebab tiba-tiba sakit perut. Just buat note je. RPS hari ini tidak dapat dijalankan kerana cikgu sakit perut. Terpaksa pergi ke hospital, cirit-berit dan dibawa masuk ke ICU dan rehat selama 3 hari. RPS pada hari ini akan dibawa pada tahun hadapan. Contoh. Jadi yang itu terpulang pada sekolah lah. Dia ada arahan masing-masing bergantung kepada pentadbir di sekolah lah. Saya ni bagi cadangan dan pendapat saja. Tak semestinya apa yang saya bagi tahu ini cikgu-cikgu setuju ataupun cikgu terima. Terpulang kepada masing-masing. Tapi adat orang tanya, kita bagi je pendapat. Nak terima, tak nak terima, itu terpulang dekat cikgu Ben lah. Semua ni salah cikgu Ben. Okey. 10.30 saya rasa kita akan stop dulu di sini hari ini. Kalau cikgu dah join dekat sini, saya ada share juga dekat sini. Untuk ERP ni, borang hantar dan semak. Okey, cuma saya tak ajar lagi macam mana cara nak copy folder tu. Nak copy folder guru dan nak ambil tapak-tapak ERP ni semua ni. Okey, cikgu nak explore pun boleh, tapi cikgu boleh tunggu bengkel kita pada masa yang akan datang. Esok lusa kita akan tunjukkan lagi. Kalau tak saya tunjuk, cikgu Ben akan tunjuk. Cikgu Ben pun banyak skill dan kemahiran itu. Saya bengkel di Negeri Sembilan, di sekolah cikgu Ben ni. Pecah rahsia, tapi tak boleh sebutlah sekolah mana. Alright. Ni apa benda pula ni, Purnama ni? Oh, ni iklan ni. Padam ni. Bayar rotek je, Ben. Dia tengok orang ramai masuk terus iklan bayar rotek. Salah forward. Okey. Kita akan berhenti rehat di sini. Penangguhan. Jadi saya harap perkongsian saya pada malam ini dapat sedikit sebanyak memberikan ilmu kepada cikgu dan melatih saya sendiri untuk meningkatkan kemahiran kita. Kita sama-sama belajar dan berkongsi. Dan kalau cikgu pun ada kemahiran ilmu yang boleh kita kongsi, dipersilakan bersama dengan e-didik untuk buat perkongsian. Kita akan menyediakan CJ dan juga SPL. Cuma sekarang ini dalam SPL KPM dia tidak ada lagi tahun 2021. Cikgu Ben, macam mana tu? Tak apa, kita ambil Google Form dulu. Kita ambil Google Form dulu. Tadi pun ada yang tanya, pangkat dah sepatutnya 1 Januari, hari ini 4 Januari pun tidak ada lagi dalam sistem. Jadi Staf cuti.
Mungkin staf cuti, server jam dan sebagainya lah. Menteri pun sibuk lagi. Tapi kita akan ambil maklumat guru, nanti kita akan key in nanti apabila sistem itu kembali elok lah. Okey, saya serah kembali kepada Cikgu Ben untuk majlis penutup kita pada malam ini. Terima kasih Abang Mat. Satu penerangan yang cukup jelas. Alhamdulillah. Kita dah mula pun dengan sesi pertama, sesi pengenalan kepada ERPH. Okey, kita akan sambung lagi pada sesi-sesi yang berikutnya dengan penerangan serta tips dan triks daripada JUJU ERPH. Abang Mat, tadi dia orang minta tadi untuk link tu belum bagi lagi saya akan bagi dalam grup ERPS. Okey. Jalan cikgu tapi link CJ dengan link SPL sekejap kita paste. Dah, saya dah copy paste lah. Dah copy dah. Okey, mantap Cikgu Ben. Sekejap cikgu Okey, saya tutup kejap chat. Saya masukkan link CJ dan juga SPL TPM. Okey. Link CJ hanya boleh diisi dan menggunakan email didik cikgu. Cikgu buatlah kurung profile management. SPL KPM, cikgu hanya isi IC saja cikgu. InsyaAllah bila link dah okey nanti, kita akan masukkan. Dr. Saga pun ada situ, Abang Mat ada boleh masuk tu, tak ada masalah untuk kita masukkan. Okey cikgu, kalau lah cikgu ada persoalan apa, jemput datang ke channel Telegram ERPH. Jangan lupa cikgu channel Telegram ERPH. Dalam tu macam-macam ada, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Tunggu saja banner terkejut daripada Abang Mat. Okay. Esok ada. Esok ada insyaAllah. Tengok dekat grup didik, grup ERPH, itu adalah dia punya iklan dia. Cikgu masuk je cikgu. Okey. Saya stop sekejap recording.